musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Lah tak ada orang? Tak ada orang tak apa. Isra Mi'raj Kifayatul Muhtaj muka surat 11. Ciri yang kedua ni 6 dah. Berhenti di maka menuntut buka Jibril. Kan? Maka menuntut buka Jibril, maka berkata yang menunggu pintu langit dunia itu, siapa ini? Maka sahut ia Jibril. Maka sahut ia, aku Jibril. Dan katanya pula, siapa serta kamu? Katanya, kata Jibril, Muhammad. Katanya, kata penjaga pintu tadi, telah dibangkitkan padanya. Diutuskankah? Dijemput datangkah? Maka sahut Jibril, telah dibangkit kepadanya. Maka dibukanya. Itu malaikat. Dia malaikat penjaga langit pertama. SOP ketat. Walaupun Jibril sendiri walaupun ketua. Ada sebahagian ulama mentafsirkan bahawa soalan tu sebagai, bukanlah kerana nak perketat ke apa tak, tapi sebagai ta'ajub dan juga tawaddud. Ta'ajub ni kita kata macam teruja lah. Teruja Rasulullah datang, nikmat Allah datangkan. Sebab penjaga pintu ni dia tak pernah turun kecuali ketika hari kewafatan Nabi kan. Jadi selama Nabi ada di bumi, dia tak pernah berjumpa dengan Nabi. Sehinggalah Allah jemput. Maka seronok malaikat-malaikat penjaga ni. Orang mai besar, orang besar mai lawat kawasan. Orang seronok. Ta'ajub dan tawaddud. Bukannya kerana dia tak kenal tu siapa, bukan kerana, tapi kerana nak berkasih sayang lah, kita kata seronok. Seronoknya mai, maka ramah. Nak tanya nak simbang bagi, tanya. Tanya macam kita lah. Telefon kawan lama tak jumpa kan, Assalamualaikum. Ini siapa ni? Saya nak cakap Cik Ahmad. Cik Ahmad mana? Padahal dua-dua kenal dah. Macam duk selubat tu kan. Lagu tu lah dipanggil tawaddud. Lebih kurang lagu tu. Bukan tanya banyak tu bukan pasal tak kenal ke tak apa. Cuma kata ulama tawaddud, nak cuba berkasih sayang dan juga ta'ajub, teruja malaikat. Sebahagian ulama kata begitu. Maka katanya, kata penjaga pintu langit pertama tu, marhaban wa ahlan hayyahullah min akhin wa min khalifatin fa ni'mal akh wa ni'mal khalifah wa ni'mal maji'u ja'a. Katanya, telah engkau dapat keluasan. Ni terjemah dia lah, marhaban wa ahlan tu terjemahnya, dan telah engkau dapat keluasan. Sebab marhaban tu maknanya keluasan. Dia marhaban wa ahlan ni, kalau terjemah moden bahasa Melayu kita kata selamat datang. Tu terjemah moden ni. Cuma musannif dia terjemah harfan bi harfin, seketik dia bunyi lagu tu lah. Dan engkaulah ahlinya wa ahlan, itu maknanya. Tapi maksudnya selamat datang gitulah. Telah memanjangkan Allah pada saudara. Hayyahullahu min akhin. Doa panjang umur. Hayyahullah ni doa. Orang Arab ni bila berjumpa dengan seseorang, dia akan doa hayyahullah ataupun hayyakallah. Kalau di sana baru berjumpa, dia kata hayyakallah. Maknanya doa panjang umur. Dan daripada khalifah, maka sebaik-baik saudara dan sebaik-baik khalifah, dan sebaik-baik yang datang itu datangnya. Itu ucapan dia kepada Rasulullah. Maka masuk keduanya Nabi dan Jibril. Maka lalu daripadanya tiba-tiba padanya itu Nabi Adam AS. Langit pertama jumpa dengan Nabi Adam, seperti kelakuan yang dijadikan Allah Ta'ala. Nabi Adam ni Nabi kita jumpa Nabi Adam dengan keadaan rupa Nabi Adam seperti Allah bagi jadi dia. Disebut di dalam kitab surah, Nabi Adam ni putih merah, putih kemerahan. Panjang dia 60 hasta. 60 hasta kita, ketinggian dia lah. Tinggi Nabi Adam ni 60 hasta, lebar dia 7 hasta.
7 hasta tu tinggi kita ke apa? Kita bukan 7 hasta nah. Kita apa hasta? Kaki betis ni hasta. 2 hasta. 3 kita ni lebih kurang 3/4, 3,5 hasta gitu. Maknanya lebih kurang 2 orang kita tu. Kita 2 orang tidur telentang tu, itu lebar. Panjang kita ni sebelah dada Nabi Adam lah, lebih kurang. Kita berdiri sini sampai sini, lebih kurang lah, lebih kurang. Sini sampai sini seorang lagi. Sebab 7 panjang lebar Nabi Adam tu disebut 7 hasta. 7 hasta. 1, 2, 3. Ni 3 hasta. 3 hasta, 7 hasta. Dua meja ni. 2 meja ni lebih sikit. Ni meja ni kira besar separuh ni. Ni 3 hasta, lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Tu tinggi 60. 60 kira dari tukar. Kalau tukar kaki berapa tak tahu. 10 hasta tu ketinggian Nabi Adam. Nanti masuk di syurga, semua umat manusia yang umat Nabi Adam ataupun anak cucu Nabi Adam masuk syurga, dikatakan semua kita akan sama tinggi dia. Tinggi 60 hasta seperti Nabi Adam. Kat dunia ni pendek ke tinggi ke rendah, nanti masuk syurga 60 hasta. Dilintangkan atas Nabi Adam segala arwah zuriatnya, anak cucu. Apabila melihat ia akan zuriatnya yang mukminin, maka berkata ia, inilah roh yang baik dan nafsu yang baik, dijadikan dia pada Illiyin. Bila Nabi Adam dilintang, dia tengok anak-anak cucu dia, roh-roh anak cucu dia hak baik-baik, hak soleh-soleh ni, maka Nabi Adam pun memuji. Nabi Adam kata ini semua berada di pada Illiyin. Illiyin tu apa? Sebahagian pendapat ulama kata dalam syurga tu ada satu tempat yang paling tinggi, namanya Illiyin. Illiyin ni satu tempat yang paling tinggi di dalam syurga. Ada sebahagian ulama kata Illiyin tu memang nama syurga. Illiyin tu sendiri nama syurga. Ada juga pendapat lain yang kata Illiyin tu satu papan daripada Zabarjat, batu Zabarjat. Zabarjat ni lagu mana batu dia? Nah, tengok tak Zabarjat biru ke hijau? Nah, Zamrud hijau, Zabarjat orang alam kata apa? Jadi dia satu papan, bukan dari kayu tapi daripada Zabarjat, yang Allah gantung di arash, ditulis amalan orang-orang yang soleh. Ditulis amalan orang soleh. Itu makna Illiyin. Ada yang kata Illiyin tu maksudnya langit ke-7. Jadi orang-orang soleh ni ada pada Illiyin. Maksudnya apa? Ada yang kata duduk dalam syurga, ataupun tempat yang tertinggi dalam syurga, ataupun maksudnya langit ke-7. Dan apabila melihat atas ruh zuriatnya yang kafirin, maka katanya inilah ruh yang jahat dan nafsu yang jahat, dijadikan akan dia pada sijin. Bila tengok yang jahat, Nabi Adam kata ni depa ni pokok ni duduk dalam sijin. Sedih Nabi Adam. Sijin ni apa? Sijin ni tempat hak paling bawah dalam neraka Jahannam, ataupun tempat yang paling dalam kita kata. Itu sijin. Dan melihat pula akan dia pada kanannya beberapa manusia dan lelaki, dan lagi ada padanya satu pintu yang keluar daripadanya bau yang harum, dan pihak kirinya beberapa manusia dan ada padanya satu pintu pula yang keluar daripadanya bau yang busuk. Nabi Adam ni ada sebelah kanan, anak cucu dia ada dekat sebelah pintu yang ada keluar bau harum. Sebelah kiri pula ada anak cucu dia yang ada dekat dia pintu keluar bau yang busuk. Maka apabila melihat pihak kanan tertawa ia dan suka ia, dan apabila melihat pihak kirinya duka citanya dan menangis ia. Menangis duka cita tengok belah kiri. Sebab apa? Ahli maksiat. Belah kanan ahli syurga. Maka memberi salam Nabi SAW, maka menjawab salam kemudian berkata, ya marhaban bil ibni salih wan nabiy salih. Telah mendapat keluasan dengan anak yang saleh dan nabi yang saleh. Maknanya marhaban ni selamat datang. Selamat datang anak. Panggil anak sebab apa? Nabi Adam tu
bapa segala manusia. Jadi dipanggil kepada Rasulullah ni anak yang soleh. Maka sabdanya Nabi SAW, ya Jibril, apa laki-laki ini dan apa manusia yang banyak-banyak dan apa pintu ini? Maka kata Jibril, Nabi tanya semua, inilah bapa tuan hamba Adam, dan yang di kanan yang kirinya itu daripada beberapa manusia, zuriatnya yang pihak kanan itu ahli syurga dan yang pihak kirinya itu ahli neraka. Dan apabila melihat pihak kanannya tertawa-tawa, dan apabila melihat pihak kirinya menangis. Dan pintu yang pihak kanan itu pintu syurga, dan bau yang keluar daripadanya itu bau syurga, dan pintu yang pihak kiri itu pintu neraka, dan baunya itu bau neraka. Itu gambaran yang Nabi tengok pada malam Mi'raj. Nabi Adam ni duduk dengan anak cucunya, ada pintu yang keluar haruman syurga, sebelah kirinya anak cucunya yang ramai, ada pintu yang busuk bau neraka. Maka apabila melihat zuriatnya yang masuk neraka syurga, tertawa-tawa ia, dan apabila melihat akan zuriatnya yang masuk neraka menangis ia. Itu. Kemudian maka berjalan pula ia, maka didapati akan mereka yang memakan riba dan memakan harta anak yatim, dan didapat pula akan mereka yang berzina atas kelakuan yang terlebih jahat dan keji. Nabi nampak gambaran-gambaran lagi di gambaran-gambaran di masa di langit pertama tu. Allah tunjukkan juga gambaran azab-azab orang yang buat maksiat di muka bumi. Contohnya apa? Contohnya orang makan riba, orang makan harta anak yatim, orang yang berzina macam mana? Tu dia kata, kemudian melihat akan orang yang berzina itu bergantung dengan susu mereka itu. Kopek mereka tu kena cakup besi, kena gantung. Digantung. Tu perempuan yang berzina. Kemudian maka naik Nabi SAW serta Jibril kepada langit yang kedua. Pindah pula naik langit yang kedua. Sound dia kacau. Orang berzina dia taubat, dia ampun di ampun. Taubat nasuha ampun. Tapi akhirat besok kira juga. Ya. Kalau Allah ampun tak kira lah. Kalau Allah ampun tak kira. Kalau kita tak taubat maka dia dalam apa ni ada dua jenis. Ada namanya maghfirah, ada namanya al-afu. Allahumma innaka afuwun karim, afun. Dia ada dua. Maghfirah ni Allah dah catat dosa, maka Allah ampunkan. Allah ampunkan dosa tu, tapi dosa tu tetap ada. Ada satu lagi namanya al-afu. Afu ni maknanya apa? Allah padam dosa. Dalam catatan kita tu seolah-olah kita tak buat dosa. Ada yang Allah hanya ampunkan dosa tapi tak padam. Ada yang Allah padamkan terus dosa kita tu. Maknanya seolah-olah kita tak buat kesalahan lah. Kalau Allah ampun dosa ni, kita tak kena azab, tak kena siksa lah. Dia seumpama baju yang kotor kita basuh, tak ada apalah, tak kena. Yang kena tu pasal kita tak bertaubat lah, tu kena lah. Kemudian naik ke langit kedua. Itu sebahagian kisah sajalah. Tapi banyak lagi lah yang Nabi tengok pada langit pertama tu. Termasuk daripada di setiap langit tu malaikat menyambut kedatangan Nabi. Bukan malaikat pintu penjaga je. Semua malaikat langit pertama. Kan kita dah cerita tu, itu bilangan malaikat langit pertama ni berkali-kali ganda dengan seluruh jumlah isi bumi ni, campur manusia, campur jin, campur binatang, semua tak boleh menandingi bilangan langit pertama. Semua malaikat ni menyambut kedatangan. Pernah ada diriwayatkan satu kisah, Jibril ni dia mai jumpa Rasulullah. Dia kata di langit ni ada satu malaikat yang hebat.
yang ada banyak ratus sayapnya pun hebat-hebat, besar-besar. Ada di satu singgah sana yang kerja dia beribadah. Kemudian di bawah dia tu Allah jadikan 70,000 malaikat yang berkhidmat di bawah dia. Dia macam ketua, dia ada pasukan dia ketua. Kerja dia buat ibadah. Tapi satu hari Jibril jumpa dia di bumi. Dia tak lagi duduk di langit, tapi dia ada bumi. Malaikat pun kena tendang di bumi. Pasal apa? Patah sayap dia. Allah patahkan sayap dia. Kenapa? Kerana dia malaikat Jibril tanya dia, hang pasal apa duduk kat bawah bumi ni? Dulu bukan hang duduk kat atas kan? Ni dengan patah sayap apa semua. Dia pun menangis minta Jibril tolong, minta doa kepada Allah supaya ampunkan kesalahan dia. Apa kesalahan dia? Kesalahan dia ketika Nabi naik pada malam Mi'raj, dia tak menyambut kedatangan Nabi. Dia buat ibadah dia. Dia fokus dalam ibadah dia. Tak salah. Dia tahu. Bila naik, malaikat naik tu seluruh isi langit bergembira menyambut kedatangan Nabi. Atau malaikat yang kerja dia sujud seumur hidup dia daripada Allah cipta sujud, bila Nabi sampai di dekat depa bangun, bagi salam, jawab salam kepada Nabi, kemudian depa sambung sujud. Depa sujud seumur hidup 2 kali. Daripada Allah cipta sampai Nabi naik, kemudian bila Nabi naik dia bangun, kemudian dia sujud pula sampai kiamat 2 kali. Sebab tu dalam sembahyang kita sujud 2 kali. Semua malaikat menyambut kedatangan Nabi. Ada satu malaikat yang ditulis ibadah dia kepada Tuhan, tak peduli. Dia bukan buat salah, cuma dia tak mentakzimkan Nabi. Maka Allah campurkan dia ke muka bumi, patahkan sayapnya. Bila naik ke langit, Jibril minta kat Tuhan, Tuhan kata boleh hang kena selawat kepada Nabi. Ibadah hang bertukar selawat, maka dia pun minta ampun, dia pun berselawat, maka Allah akan tumbuhkan sayap dia semula dan dia ditempatkan dengan berselawat. Walaupun dia malaikat, tapi ada sebagai riwayat cerita tentulah, walaupun dia malaikat, tapi kerana dia tak mengagungkan Nabi, dia tak menghormati, dia pun kena turun. Dia dihinakan dengan kerana apa? Tak mau mengagungkan Nabi. Kemudian dia diangkat semula, kenapa? Kerana dia mengagungkan Nabi, berselawat kepada Nabi. Bayangkan malaikat, apatah lagi kalau manusia yang sombong dengan Nabi kan. Sombong dengan Nabi, tak mau selawat kat Nabi. Banyakkanlah selawat, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk pula langit kedua, maka telah terdahulu bahawa adalah ia daripada batu yang putih. Disebut dalam sebahagian kitab kata zamrudah bayda, zamrud yang putih. Ada zamrud putih? Ada. Ingatkan zamrud hijau saja. Ada zamrud. Batu ni ada macam-macam. Jenis-jenis batu pun ada berkala-kala. Hatta batu akik pun berbagai-bagai jenis kala. Putih ada, hijau ada, hitam ada, oranye ada, merah ada. Semuanya akik. Zamrud pun ada. Zamrud putih itu langit kedua. Maka menuntut buka Jibril, maka berkata yang menunggu pintu itu, siapa ini? Maka kata Jibril, maka kata Jibril, maka katanya tu Jibril, katanya, dan siapa serta kamu? Katanya Muhammad. Katanya telah dibangkitkan kepadanya. Katanya bahkan, kata Jibril, maka dibukakannya. Jadi soalan dia, SOP dia sama macam langit pertama tadi. Tiap-tiap kali nak naik, Jibril akan ditanya dulu. Maka berkata, ya, seperti kata yang menunggu langit, seperti kata yang menunggu langit dunia. Langit dunia pertama dengan kedua ni ucapan dia samalah. Demikianlah pada tiap-tiap langit hingga ketujuh. Tiap-tiap nak Jibril nak naik langit akan ditanya, kemudian lepas ditanya disambut kedatangannya. Marhaban. Bukan tak kenal, tapi lagu itulah. Itu malaikat. Dan masuk keduanya, maka tiba-tiba ada padanya 2 anak saudara ibunya, iaitu apa? Isa dan Yahya. Isa dan Yahya ni 2 adik beradik. 2 adik beradik kena macam mana? Kena adik beradik lah. Sebab apa? Kena adik beradik kena. Sebab Sayyidina Isa anak Maryam kan? Maryam ni dengan mak Nabi Yahya
Ada sebahagian riwayat kata depa saudara, adik kak. Adik kak. Jadi kalau adik kak Nabi Isa dengan Nabi Yahya, kita kira sepupu. Gitu. Sepupu. Allah A'lam. Ada yang riwayat kata mak Nabi Yahya tu saudara dengan Hannah. Hannah ni siapa? Isteri Imran. Jadi maknanya mak Nabi Yahya tu Asya dengan Maryam anak-anakan. Nabi Maryam dengan Nabi Yahya sepupu. Kemudian Nabi Isa dengan Nabi apa Yahya kira macam mana? Anak-anakan pupu. Gitu. Anak-anakan pupu. Lebih kurang tu bahasa Melayu lah. Jadi ada dua riwayat lah. Ada yang kata Nabi Yahya ni sepupu dengan Nabi Isa. Ada yang kata apa, anak-anak pupu. Betul lah kan? Ada saudara Nabi Yahya dan Nabi Isa. Mereka ni duduk atas katil tu. Yahya anak siapa? Anak Zakaria. Anak Zakaria. Anak yang Nabi Zakaria dapat setelah lama menunggu. Mak Sayyidatina Maryam, Hannah. Kita sebut tu Hannah binti Fakuda. Hannah ni lama dah tak dapat anak. Laki dia doa, dia bernazar. Akhirnya dapat Maryam. Dah tua dah tapi boleh dapat Maryam. Sebab apa? Nazar. Sebab tu kita kalau macam susah nak dapat nazar. Nazar insya-Allah dapat kan. Tapi dapatnya perempuan. Dah tua dah baru dapat. Nabi Zakaria bila dapat saja Maryam. Lepas tu Maryam ni berada di dalam jagaan Nabi Zakaria yang kita cerita hari tu. Sayyidatina Maryam ni waktu umur berapa tahun? Waktu umur kecil lagi tak sampai 2 tahun, setahun lebih. Allah datangkan buah-buahan tu kan. Berumur setahun lebih. Tak pernah menyusu, tak pernah nenek mak. Allah sendiri jamu. Nabi Zakaria tengok, terus dia pun mai. Kalau Hannah pun dapat, maka aku pun nak juga. Nabi Zakaria ni tu orang tak dapat lagi, dia pun doa. Nak. Laki-laki Allah bagilah Nabi Yahya. Nabi Yahya alaihissalam. Jadi depa adik-beradik lah kan. Yahya dan Isa, adik-beradik lah. Lain tak elok. Sangkut. Hal keadaannya menyerupa salah seorang bagi taulannya. Serupa. Yahya dan Isa ni serupa. Nabi Yahya ni tua setahun lebih kurang kan. Itu kita cerita apa-apa tua lebih kurang gitulah. Bukan tua setahun. Dia lebih kurang tu. Pakaiannya dan rambutnya dan ada serta keduanya beberapa kaum keduanya, ada pengikut masing-masing. Dan tiba-tiba adalah Isa itu bulat tubuhnya. Syekh terjemah bulat. Bulat tu bukan maksud badan gemuk gempal. Disebut kalau di dalam kitab disebut ja'dun. Ja'dun ni maksud dia orang yang pertengahan. Badan kemah, itu ja'dun. Dia bukan je tinggi renjong, dia bukannya pendek kemetot, tapi dia pertengahan yang badan kemah. Bukan gemuk lah. Tegak lah. Badan sedang dan tegak. Qawiyyu dzat. Zat dia kemah. Pertengahan itu makna ja'dun. Terjemah apa Syedud dia kata bulat tubuhnya. Bahasa dipakai ketika itu bahasa petani. Badan bulat masuk kemah, bukannya bulat. Gemuk saja. Nabi Isa kata gemuk. Lagi sederhana dan warna tubuhnya antara merah dan putih. Putih kemerahan. Dan terhulur rambutnya seolah-olah ia keluar daripada tempat mandi dengan air panas. Rambut dia shining.
bersinar-sinar, terbulu rambut dia. Maka memberi salam Nabi SAW akan keduanya, maka menjawab keduanya dengan salam dan berkata keduanya, marhaban bil akhis salih wan nabiyyus salih. Telah dapat keluasan dengan saudara, maknanya selamat datanglah dengan saudara yang soleh dan nabi yang soleh, dan mendoakan keduanya dengan kebajikan. Kemudian maka naik pula keduanya pada langit yang ketiga. Tak ada cerita apa di sinilah, tak ada cerita, tapi sebenarnya banyak. Setiap langit ke langit itu Allah tunjukkan banyak perkara kepada Rasulullah. Banyak benda yang ditunjukkan kepada Rasulullah. Kemudian masa naik pula langit ketiga, terdahulu bahawa ada ia daripada besi, maka menuntut buka Jibril, maka dikatakan baginya seperti dahulu juga. Macam tu juga nak naik tu ada spot check. Ataupun kita kata atas jalan yang macam tadilah, ta'ajub dan tawaddud. Malaikat tu pun tanya, siapa ni mari jauh-jauh ni? Bukan tak kenal, tapi saja nak teruja jumpa Rasulullah mai naik ke langit ni. Maka malaikat ni pun tanyalah, macam polis lah kan, polis tepi jalan tu. Kadang-kadang orang tak kenal dia jalan. Mai orang nampak macam masyhur sikit, dia pun tanya, ni mai mana ni bang? Ni sikit, bukan pasal nak check tak, tapi pasal dia teruja, dia baru tengok, ustaz ni duk tengok selalu duk tengok dalam Facebook Ustaz Sobri, masya-Allah. Dia kata ni first time duk tengok follow kat Facebook. Tiba-tiba jumpa kat tepi jalan. Ustaz ni main mana ni? Tengok aku. Boleh lesen buat ke tak? Tanya tu bukannya tanya. Kan tanya nak sekat tak, tapi seronok teruja. Tanya banyak. Boleh jumpa tang tu ya, di jalan tu tanya banyak. Itu kata sebahagian ulama lah. Kalau takkan malaikat tak kenal siapa dia Jibril, siapa dia Nabi Muhammad, tak kenal. Maka menuntut maka tiap-tiap hingga ketujuh, maka dibukakan, maka masuk ia, tiba-tiba didapat padanya Nabi Yusuf alaihissalam dan sertanya beberapa daripada kaumnya, dan maka memberi salam Nabi SAW, maka menjawab ia akan salam, maka berkata ia, marhaban bil akhis salih wan nabiyyus salih, sama. Telah terdapat tempat keluasan dengan saudara yang soleh dan nabi yang soleh, dan mendoa ia dengan kebajikan. Maka tiba-tiba nak cerita kelakuan Nabi Yusuf adalah ia terlebih elok barang yang dijadikan Allah dan Ta'ala telah dilebihi daripada segala manusia dengan keelokan seperti bulan atas segala bintang. Maka sabdanya, ya Jibril, siapa ni elok segak sangat ni? Maka katanya, inilah saudara tan hamba Nabi Yusuf. Disebut dalam kitab sirah bahawa Nabi Yusuf ni dia pun jenis putih merah juga, bahkan disebut seolah-olah bernyala-nyala api dalam kulit dia tu. Dia punya merah tu cantik. Allah alam macam mana kan, segak sungguh lah. Segak sungguh. Muka irah siapa tak tahu lah. Tapi kalau Nabi dia pun kata, kalau Nabi Isa tu macam hak dia buat kat salib tu kan, gambar orang tu kan, hak ukiran, hak awal, hak putih tu, dia pun kata nak lebih kurang muka lagu tu lah. Sebab hak dia pun ukir tu gambaran hak dirupa dengan tu lah kan. Ada sebahagian kata namanya Yahuda, Allah rupakan dia jadi muka Nabi Isa, maka dia lukis muka tu lah. Orang yang pernah jumpa dengan Rasulullah, dia akan nampak kesegaan. Siapa yang pernah tengok Rasulullah, muka Rasulullah tu akan terpahat di dalam hati, dia tak boleh buang. Dia nampak sekali tu masuk lekat dalam hati tu. Segak melebihi siapa-siapa. Ada sebahagian para habaib dia kata nak tengok muka Rasulullah, ada tengok soal apa nak muka Habib tu lupa. Ada dalam gambar para Habib banyak-banyak kan. So tengok muka dia paling mirip dengan Rasulullah. Payah sangat selawat lah banyak-banyak lagi. Kan? Selawat sampai belas-belas ribu boleh jumpa Nabi. Ada ulama Syria dia cerita, ada seorang perempuan main mengadu kat dia, teriak-teriak, nangis-nangis masa zaman perang kan. Dia ingat perempuan ni mati suami ke anak ke perang ke. Dia kata apa siapa teriak? Dia kata aku dah 3 malam tak nampak Rasulullah, tak jumpa Rasulullah. Maknanya apa? Tiap-tiap malam dia nampak Rasulullah, dia jumpa Rasul.
Dia teriak, dia kata takat laki mati tak apa, anak mati tak apa, syahid perang-perang ni syahid syurga aja jamin. Tapi kalau Allah hijabkan daripada Rasulullah, tak ada bala hal lebih besar daripada itu. 3 malam dah dia tak tengok Rasulullah. Syekh tadi tanya, amalan hang buat apa ni yang boleh jumpa tiap malam? Selawat banyak mana satu hari? Dia kata 15,000 satu hari. 15,000 satu hari. 15,000 satu hari. Banyak. Habib Muhammad Al-Haddad, dia Tok Guru Habib Omar bin Hafiz, yang dia sebut daripada Tok Guru dia masa dia ngaji Haddad tu, Tok Guru Omar bin Hafiz. Habib Muhammad Al-Haddad tu berguru dengan Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid, ngaji di sebelah Inat. Habib Hasan Al-Hamid ni dia kata, Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid ni dia kata, penuntut ilmu ni kalau tak nampak Rasulullah seminggu sekali, jam dia dah, bukan dia. Mana seminggu sekali kena. Sebab apa nak suruh Ustaz? Kena selawat. Kena banyak selawat. Selawat ringkas tak apa, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. 6 minit tu dah boleh 300 dah. 5 minit tu dah boleh 300 dah. Sallallahu alaihi Muhammad tu 5 minit confirm dah dapat 300 dah. Takat naik kereta pergi pasar 300, 400, 500 tu mudah-mudah aja. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Syekh Zainal Asri kan suka selawat kan. Dia pewajibkan anak murid dia selawat 1000 kali. 1000 kali. Dia rasa banyak dah, dia kata. Masa Ma'had Tahfiz Geng Sabah mai, depa buat qasidah dia bahas tu, dia kata dengar qasidah depa ni berasa lah hati. Padahal qasidah sama aja hak anak murid dengan hak geng depa ni. Tapi dia kata depa ni qasidah berasa sungguh lah hati dia kata. Tanya apa siapa? Dia tanya depa ni buat apa mah? Dia kata saya suruh anak-anak murid saya ni 3,000 selawat. Lagi banyak dia tak, aku ingatkan anak murid aku banyak dah tu 1,000 kali. Hak depa ni lagi banyak. 3,000. Dia lagi tinggi, lagi banyak selawat. Habib Munzir sekali ceramah berapa selawat dia buat? 5,000 satu hari. Tu yang sekali dia cakap tu sampai orang panggil dia Sultanul Qulub berbisa tu, sampai lah hati siapa. Dia punya selawat 5,000. Lain macam. Lagi banyak kita selawat, lagi kuat kita selawat ni, dia ada kekuatan rohani pada kita ni yang boleh, dia boleh tarik. Bolehlah 300 sehari pun bolehlah. Sikit dulu kan, biasa-biasa. Dan kita tak boleh jenis, tak boleh nak duduk atas tikar sajadah. Atas motor pun boleh, tak nak balik tu. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu. Yalah, ibu. Yang macam cerita hari tu kat Syekh apa? Yang karang apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Buat tiap hari, buat amalan tu masyhur. Dalailul Khairat, Imam Al-Jazuli ya. Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Macam mana yang dia boleh karang kitab tu, itu penuh dengan selawat. Ada hari ni selawat ni. Macam mana yang boleh tu? Yang dia musafir ke satu tempat, dia tengok dia berhenti di satu tempat, musafir nak berhenti berwuduk, nak ambil air, nak minum. Jumpa telaga, tapi telaga tu tak ada pencedok. Jangan mana? Pasal apa telaga ni tak ada cedok? Tak ada budak-budak duk main kat tu. Lepas tu budak tu main tengok, pakcik ni dah tengok apa? Kita tengok ni nak cari cedok ayak timba tak ada. Budak tu kata, lah kenapa kecedok kau? Dia kata, habis tu nak pakai apa? Dia kata, kami kat sini tak pakai cedok pun. Tak pakai cedok. Atau buat guna? Dia kata, pak saya pun dah ajak gini, ludah begitu gini naik. Budak tu pun ludah naik, koyak naik sampai tinggi. Boleh ambil. Dia kata, hang ni siapa dia sebenarnya ni? Tanya apa? Dia kata, saya orang kampung ni, duduk di rumah saya hujung tu. Dia tanya, baca apa tiap-tiap hari, amalan apa? Ayah saya suruh saya rajin selawat, banyakkan selawat. Banyak mana selawat? Tak banyak pun saya selawat, 15,000 satu hari. Patutlah dia ludah.
Pum naik terayak. Lepas tu nak jadi buat karang kitab tentang selawat. Sebab apa kelebihan selawat ni. Budak pun boleh. Selawat ni banyak kelebihan dia. Dia selama ni dia memang kena takkan kiraan ke ataupun kita selama Buatlah banyak mana pun. tak maksudnya kita buat kan. Buat tak kira pun tak apa. Tapi orang pegang tasbih jugalah kan. Sebab nak kira. Jadi kita boleh tahu banyak mana. Dia macam pemberi semangat juga. Sebab kita nak tahu hari ni kita dah buat apa. Sebab lagi tak cukup. Sebab ulama ni dia ada setting dia. Aku hari ni 15,000 contoh. Aku hari ni 10 contoh. Jadi lagi tak buat 10 sebab tu kita ada zikir selepas sembahyang buat 10. Contoh kan supaya kita ada sampai target kita. Tapi dah satu buat lebih. Istiqamah walaupun sikit. Sebab Nabi kata orang yang selawat 1000 kali ni dia tak mati melainkan dia nampak syurga dulu. Nabi jamin tak masuk neraka. Tapi istiqamah 1000. Jadi macam mana kita nak tahu kita 1000 tak 1000? Pegang tasbih 1000. Sikit-sikit pun tak apa. Kalau boleh buat 300 Allah makbul. Kalau boleh buat 100 satu hari pun Allah makbul hajat kita. 100 hajat, 30 di dunia, 70 di akhirat. Sebab tu kadang-kadang kita hidup ni tak mewah tapi alhamdulillah serba-serbi bahagia dan cukup. Sebab apa? Keberkatan kita ada selawat-selawat. Boleh buat 100 pun okey. Boleh 300 lagi okey. Boleh 700 okey sangat. Boleh 1000 kan. Takat kita ni boleh 1000 kan. Takat kita ni kan. Tok Ali dah boleh seronok dah angkat dah aku 1000 boleh dah bangga. Padahal orang baik geng sufi dia kata Allah nak budak-budak ya tu 1000 tapi kalau kita ni 1000 dah. Nak macam mana? Dia tak nak biasakan lidah ni. Kalau dah biasakan lidah kita mungkin ada kita nak duduk sejadah tu susah. Tapi buat waktu yang kita tak ada apa macam tu. Naik motor tu. Tiap-tiap hari kita naik motor pimai-pimai tu. Kita duduk naik sorang-sorang tu. Selawat. Sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang mudah. Tak kisahlah nak buat selawat panjang ke pendek, yang penting kita buat kan. Itu segak Nabi Yusuf. Kemudian naik pula Nabi sallallahu alaihi wasallam serta Jibril kepada langit yang keempat. Telah terdahulu ia daripada tembaga, maka menuntut buka Jibril, maka dikatanya seperti dahulu jua, maka dibukanya, maka masuk keduanya, maka tiba-tiba didapatinya Nabi Idris. Sungguhnya telah ditentukan Allah dengan bahwasanya diangkatkan dia akan tempat yang tinggi. Nabi Idris ni Allah angkat dia duduk di langit yang keempat dalam keadaan apa? Tak mati. Macam mana boleh naik? Macam mana boleh naik ke langit ke tempat tak mati? Dia ada beberapa riwayat, ada sebahagian riwayat apa yang mengatakan Nabi Idris ni dulu dia berkawan dengan malaikat jaga matahari. Matahari, bulan, semua bintang ni ada malaikat belakang jaga. Binatang ke ayam ke pokok ke manusia, kita ni pun kiri kanan malaikat jaga. Matahari tu ada malaikat hadut tanggung menjaga matahari tu. Jadi bebanan berat matahari tu sehingga kan malaikat ni minta kat Nabi Idris kan kata kawan. Dia minta kat Nabi Idris, wahai Nabi Allah Idris, tolong minta ke Tuhan, minta bagi ringan sikit. Minta ringan sikit beban tu. Maka bila doa makbul. Maka kerana itulah Nabi Allah Jibril Nabi Allah Idris naik atas tangan malaikat penjaga matahari. Dia bawa naik pergi ke langit keempat. Sebab tu sebagian ulama kata matahari duduk langit keempat. Bulan langit keempat. Matahari duduk bawah. Jadi naik atas tangan malaikat. Ada sebagian riwayat kata malaikatul muqarrabin yang bawa Nabi Idris naik. Masa Nabi Idris naik ke langit tu, Nabi Idris ni minta nak masuk syurga, nak tengok syurga. Maka Tuhan tak bagilah. Kata tak boleh wahai Nabi Allah Jibril. Sebab apa? Sebab syurga ni hak masuk dia orang hak mati je. Orang dah mati, dah merasai mati baru boleh masuk syurga. Orang tak merasai mati tak boleh. Maka malaikat Idris pun, Nabi Idris pun minta mati. Maka dimatikan Nabi Idris.
Kemudian dihidupkan semula. Itu baru dia masuk. Dia masuk dalam bila dia masuk, kata Haji Umar keluar. Dia kata, pasal apa nak keluar? Aku dah rasa mati dah. Orang yang dah mati kalau masuk syurga dia tak keluar dah. Bijak Nabi Idris. Bijak dia kata, orang dah mati kalau dah masuk syurga mana keluar dah. Satu kali. Ada lagi dia Allah kekal boleh duduk di langit. Maka memberi salam Nabi SAW, maka menjawab ya akan salam, maka berkata ya marhaban bil ibni salih wan nabi salih, telah dapat tempat keluasan dengan anak yang saleh dan nabi yang saleh, dan mendoakan ia dengan kebajikan. Faedah adalah Nabi Idris itu hidup berjumpa dengan Nabi dan ruh dan jasad. Tiada ia mati pada tiup sangkakala, kemudian kerana ia sudah mati dahulu kembali hidup. Dulu dah mati kemudian kembali hidup pula, gitu. Maka adalah ia tiada dibinasakan seperti hur, bidadari, dan wildan, kanak-kanak syurga, dan arash, dan kursi, dan loh, dan qalan, dan jannah, dan neraka, dan ruh. Maka adalah segala perkara itu istisna daripada firman Allah Ta'ala kullu man 'alaiha fan, dan juga kullu syai'in halikun illa wajhah. Itu kecualilah Tuhan kata semuanya akan binasa. Kullu man 'alaiha fan, setiap manusia tu akan binasa. Kullu syai'in halik, semuanya akan binasa, illa wajhah, melainkan zat Allah. Kecuali apa? Kecuali hak ni. Termasuk siapa? Nabi Idris. Nabi Idris ada di langit, berjumpa dengan Nabi kita jasad. Begitu juga Nabi Isa. Dan demikian lagi Nabi Isa itu pun berjumpa dengan ruh dan jasad belum ia mati lagi, turun pada akhir zaman ke dunia, kemudian mati dikuburkan di Madinah, serta Nabi SAW dan lain daripada keduanya itu berjumpa dengan arwah hanya, gitu katanya. Hak lain semua jumpa dengan ruh, kecuali Nabi Isa dan juga Nabi Idris. Dua di langit, dua di bumi yang masih hidup, Nabi Khidir dan juga Nabi Ilyas, ya. Nabi Idris ni Nabi Khidir ni, kita kata kalau orang nak ambil ayat, nak buat berubat, orang bagi salam kat Nabi Khidir lah. Ketika nak ambil ayat, Assalamualaikum ya Nabi Allah Khidir, kan, minta sebut ayat Nabi ayat tu kalau nak buat ubat. Kalau nak ambil ayat lah, ambil ayat kat sungai, ambil kat masjid. Kalau nak ambil pucuk-pucuk herba-herba, nak buat ubat, nak buat berubat tu, bagi salam kepada Nabi Ilyas. Nabi Khidir ni hidup lama, hidup. Dia sezaman dengan Zulkarnain. Dia ada banyak kisah lah. Ada kisah cerita, ada sebahagian riwayatnya kata apa Zulkarnain ni kan raja hebat, dia duk cari ma'ul hayah, air kehidupan, air yang boleh siapa minum hidup. Air kehidupan tu pun dapat tu. Lepas tu dah kena kepada ikan Nabi Musa tu. Kena kan ayat ikan tu, ikan sebelah tu kan. Hidup. Nabi Khidir ni dia dapat tu. Masa tengah cari-cari tu, Nabi Zulkarnain ni cari dengan tentera-tentera dia. Ada panjang lah kisah dia, kan. Ada nak pergi cari tu, syarat dia kena kuda betina nak darah, berbagai-bagai lah syarat dia. Akhirnya lah kali dapat kat siapa? Dapat kat Nabi Khidir. Sebab Nabi Khidir saja yang boleh masuk jumpa. Dan bila dia nak ambil, nak bagi bawa kat Zulkarnain, tak boleh. Dia cedok pun tak boleh, dia tak mau. Dia minum kat situ. Dapat kat Nabi Khidir. Ada hak riwayat cerita dia apa, siapa dia cerita macam mana, mak mentua dia depa kot, bukan mak mentua, ibu depa ni, ibu depa ni saudara. Lepas tu Tok Wan dia pun tu, dia kata ahli falak yang hebat. Yang mana dia tengok bintang. Dia kata bintang-bintang ni, dia kata kalau berjimat waktu ni, siapa jimat waktu ni dapat, kalau dapat anak dia dapat jadi raja yang hebat. Maka kok ni dengar, dia pergi, dia terus masuk lelaki dia jimat. Dah habis tu, lepas tu kena berubah bintang lain pula, kan bumi ni bergerak, jadi berubah bintang. Ada bintang
Dia kata, ni siapa jimat kena waktu ni, kalau dapat anak ni dapat umur anak dia panjang. Hak kau seorang ni pula dengar, dia terus masuk bilik cari lagi dia. Dapat Nabi Khidir, anak ni umur panjang. Ni dapat Dzulqarnain. Ada riwayat lah tu kan dalam kitab-kitab ni. Balik jadi tak. Makul Hayah kata ada pergi cari jumpa. Tapi memang ada orang yang katanya ada yang orang hidup umur panjang sampai hari ini pun umur ratus-ratus tu ada. Di Malaysia. Ada kan. Di Malaysia pun katanya ada juga yang berjumpa yang umur lama. Dia kadang-kadang 300 tahun. dia kadang-kadang tak memang tak kenal Bini dia, kita. kadang-kadang Mati. buat Bini tu masa mati. kenal. Dia Ni tak masuk. Dia maksudnya kalau cerita hak falak tadi lah, maksudnya ketika bintang tu Kau kan maksud dia kadang-kadang kan orang dia tak tahu yang masa dia berumur tu kadang-kadang bintang yang tu lah. dia, sebab kita bintang-bintang hidup macam tu saja, dia tak berubah. Bumi ni kan berpusing macam tu. Jadi saat kena bintang ni, saat kena bintang ni, saat kena bintang ni, saat kena bintang ni. Tu dia ada bintang-bintang dia, ada ketika-ketika dia. Kalau ayat mani masuk ketika tu dan lekat anak waktu tu, tak maksud dia kira rezeki dia lah. rezeki dia. Tapi kan di antara petua panjang umur, petua panjang umur kan, puasa. Rajin puasa. Panjang umur. Orang yang rajin puasa panjang umur. Tapi cerita ilmu falak dulu-dulu memang dahsyat-dahsyat. Dahsyat-dahsyat. Serta zaman dulu ni memang dahsyat-dahsyat. Sebab itulah Nabi Isa ni lari daripada ditangkap umat dia waktu tu. Tapi dia pergi jumpa ahli nujum. Tu kata ahli nujum negara tu. Ahli nujum negara yang hebat ni, dia tengok bintang tu, dia kata Nabi Isa ada kat tempat-tempat sekian. Dia pergi tangkap, dapat. Tapi Allah tukar orang lain. Lepas tu Nabi Isa pun dapat tahu bahawa dia kena sebab ilmu falak ni. Maka dia minta Allah bagi jadi ilmu falak ni satu kesamaran. Waktu tu Jibril melakukan tugasnya sebagai seorang malaikat. Dia main jumpa ahli nujum negara. Tadi hebat betul lah. Dia kata hampir pandai, hebat dia kata. Cerita dia ringkas aku tu lah. Dia kata kalau betul yang hebat, Jibril duduk kat mana dah ni? Dekat langit ke kat bumi? Jibril tanya kan? Nak tahu betul ke tak betul? Dia pun kalau cerita Cina dia tekan punggung dulu kan. Dia buat ke tu? Dia kata Jibril ada kat bumi. Betul. Jibril ada kat bumi. Betul ke hang kira ni? Cek sekali lagi kok salah. Tersalah takkan Jibril ada kat bumi. Dia pun kira sekali lagi. Betul, Jibril ada kat bumi. Lepas tu Jibril kata, aku Jibril. Aku Jibril. Dia pergi tepuk kepala kau tu, hilang. Hilang ilmu falak dah. Lepas bermula dari semenjak tu, Tok Nujum tak lagi tepat. Yang ada cuma 4 belalang saja. 4 belalang dia main teka-teka. Tapi memang ilmu nujum ni dia ada. Termasuk kalau orang ngaji pondok, kita ni banyak lah kan. Termasuk yang paling top famousnya Tajul Muluk. Tu kita falak. Falak yang macam-macam masuk dalam tu lah. Baik. Kemudian maka naik pula kepada langit yang kelima. Mana dia nak habis sampai terdahulu ia daripada perak, maka menuntut buka Jibril, maka dikatakan baginya seperti dahulu jua, maka dibukakan bagi keduanya, maka masuk keduanya, maka tiba-tiba ada di dalamnya Nabi Harun dan setengah janggutnya putih dan setengahnya hitam, maka bahwasanya hampir sampai kepada pusat daripada panjangnya, dan kelilingnya beberapa kaum daripada Bani Israel, dan ia menceritakan beberapa khabar-khabar yang dahulu akan segala umat. Itu Nabi Harun. Nabi Harun ni Nabi yang disayangi umat dia. Janggut dia panjang dekat dengan pusat. Sebahagian putih, sebahagian hitam. Macam mana putih hitam dia tu? Musa cakap. Dulu Nabi Musa cakap dia kan, marah umat sebab Nabi Harun tak jaga umat dia. Balik-balik tengok habis sembah lembu,
Marah, lempak kayu tu, pegang kepala, pegang janggut. Bekas pegang tu putih. Kesan tu pegang tu putih. Oh, mana Nabi Musa jangan hamba main. Malaikat maut pun kena tampak. Yang kata kata kan? Pak angkat dia kecil-kecil kena rentak tu yang sampai nak kena bunuh tu. Kalau tidak pak dia sayang kat dia, apa Firaun sayang kat dia juga, comel. Sebab Allah ni campakkan rasa kasih sayang, hatta iblis sendiri mengaku, dia kata waktu tu aku pun suka kat dia. Dia kata wa alqaitu alaika mahabbatan, hatta ketika tu aku tak pernah suka kat siapa-siapa, tapi kat Nabi Musa aku suka tu. Allah campakkan. Firaun suka, tapi laki-laki kena rentak tu sampai rasa nak cabut kepala ni. Itu dia suruh nak suruh bunuh tu. Asyik kata jangan. Dia budak lagi tak tahu. Kalau betul tak tahu apa, kena teh dia. Teh apa? Bara dengan apple kan. Bisa nak ambil apple. Dia pun cerdik nak ambil apple. Malaikat tepih tangan pergi ambil bara. Buh, tu lidah Nabi Musa tak apa ni kan. Tapi kegagahan lah. Cerita dia kalau pakai baju bulu dia ni jenis terkeluar tajam tembus ni. Abang dah gagah. Bulu dia panjang dia. Tembus gagah. Sepak Kipti mati. Angkat telaga tu seorang dia. Telaga tu hak 10 orang angkat, tak boleh dia angkat seorang. Lepas tu nak pi seru Firaun, bawa Nabi Harun sekali. Sebab apa? Kes tak pasal, bukan kes takut. Tapi sebab cakap Nabi Musa ni korang fasih. Tengok pintu gerbang tutup, ketuk, bergegak satu istana. Pengawal ketak nak buka tu kok. Dia cabut terus pintu gerbang. Hazrat Nabi Musa ni tak apa. Cekak ni tu yang kat putih tu. Wah, mukjizat tu nak kekuatan tu mukjizat. Tapi Nabi kita lebih gagah. Sebab apa? Nabi kita ni melepasi Sidratul Muntaha, yang mana Jibril sendiri pun terbakar. Nabi Musa ketika minta pandang, Allah tak tunjuk zat pun, Allah terjali dekat bukit tu pun hancur, tak tahan. Nabi Musa tengok pingsan. Nabi Musa tahan. Tapi Nabi kita boleh memandang zat Allah, tak gaduh pakai baju besi, pakai baju ni lah, baju biasa, baju kain ni, tak terbakar. Jibril kata aku pun terbakar. Nabi pakai kasut selipar biasa, baju biasa, tapi tak terbakar. Tu kekuatan yang Allah beri kat Nabi kita lagi lebih. Maka tak kala memberi salam Nabi SAW, maka menjawab ia akan salam. Maka sabdanya, siapa ini? Jibril. Maka katanya, inilah Harun yang dikasihi oleh segala kaumnya. Habis. Kemudian maka naik pula keduanya pada langit ke-6.